Assalamualaikum, saya Nurul Aida binti Saiful Bahari, nombor ID PTM 190708216. Hari ini kami sekumpulan ingin menyampaikan pembentangan tentang pengurusan kesihatan ternakan ikan keli. Pengenalan pengurusan kesihatan ikan. Pengurusan kesihatan ikan bermula sebelum aktiviti ternakan dijalankan dan diteruskan sehingga ke peringkat pemasaran. Pengawalan dan pencegahan penyakit merangkumi semua aspek penting dalam semua pengurusan harian seperti pemakanan, kebersihan tempat, kualiti air dan sebagainya. Pengurusan yang sistematik, sempurna dan ekonomik memerlukan perancangan yang rapi dan teliti. Khidmat nasihat dan bantuan teknikal dari pegawai perikanan mungkin diperlukan untuk memastikan aktiviti berjalan dengan lancar. Kejayaan projek bergantung kepada keupayaan mengawal jangkitan penyakit dengan menjamin persekitaran yang selesa untuk ikan, pemakanan yang betul dan berkualiti, kadar tumbesaran optimal dan pertukaran makanan yang rendah. Faktor utama dalam pengurusan kesihatan ternakan ikan keli adalah benih yang berkualiti, mestilah dari induk yang matang dan sehat. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan antibiotik sebagai rawatan secara terkawal supaya dapat mengelakkan rintangan kepada serangan patogen dan meningkatkan daya ketahanan. Yang ketiga, teknik penghasilan benih. Teknik penghasilan benih ni dia mesti dari pembiakan secara cooling atau selektif boleh membaiki mutu benih. Elakkan dari inbreeding, iaitu menghasilkan benih yang lemah. Yang keempat, pelepasan benih. Pelepasan benih ini dia perlu memastikan mutu air yang sesuai dengan spesies ikan. Benih ikan haruslah dikuarantin selama seminggu dan diberi rawatan profilaksi iaitu formalin 25 mmP dan garam 1000 ppm. Pengudaraan yang cukup. Benih yang menunjukkan tanda-tanda yang tidak sihat perlu diasingkan. Pelepasan benih dilakukan pada waktu pagi dan petang. Sumber air adalah daripada sumber air yang bermutu dan berkualiti baik yang tidak mempunyai klorin supaya dapat mengelakkan ikan terkena jangkitan penyakit. Pemeriksaan kualiti air perlu dilakukan dengan kerap agar masalah dapat dikesan pada peringkat awal, terutamanya apabila berlaku perubahan iklim. Alat yang digunakan untuk mengukur kualiti air ialah seperti oksigen meter, pH meter dan termometer. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fidai bin Razali. Nombor ID PTM 190708224. Tukaran air. Sistem kolam. Jenis sistem pengairan secara berterusan dilakukan pada kadar 5 hingga 10%. Jenis sistem air statik dilakukan sebanyak 30% apabila warna air kolam bertukar kepada hijau pekat dan terdapat zarah di permukaan air. Saluran air masuk. Pasang penapis jaring, batu kerikil atau pasir untuk menghalang kemasukan ikan liar, siput, serangga air dan kotoran. Antara kriteria mutu air yang sesuai untuk ternakan, pH tahap normal 6.5 hingga 8.5. Bahan terampai tahap normal dia 25 hingga 30. Suhu 27 hingga 30. Oksigen terlarut negatif
5.0, Ferrum 0.01, Sulfate 0.002. Kesan kejatuhan mutu air ke atas ikan. Parameter air, amonia, kesan dia, kematian, melampak-lampak di permukaan air dan kurang makan. Yang kedua, karbon dioksida tinggi. Kesan dia, ikan tercungak-cungak di permukaan air. Yang ketiga, kekeruhan tinggi. Kesan menghalang penembusan cahaya untuk fotosintesis. Yang keempat, kekurangan oksigen. Kesan dia, ikan tidak aktif. Pemakanan. Penggunaan makanan yang seimbang dan kualiti. Kadar pembesaran yang cepat meningkatkan kesihatan dan ketahanan ikan. Kekurangan nutrien mengakibatkan ikan mengalami penyakit kekurangan nutrien. Makanan yang terdiri daripada jenis starter dan grower. Pemberian makanan perlu secukupnya untuk elakkan memberi makanan secara berlebihan. Simpan makanan di tempat kering agar tidak dijangkiti fungus. Penyimpanan yang terlalu lama akan merendahkan kualiti makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasrin binti Nazri. Nombor ID PTM 190707711. Faktor menyebabkan penyakit ada 3, iaitu perumah, ejen penyakit, alam sekitar atau persekitaran. Yang pertama, perumah. Perumah penyakit berlaku apabila terdapat kehadiran patogen, iaitu parasit, bakteria, kulit dan virus. Parasit dapat membiak dalam badan ikan secara pembahagian mudah. Parasit bertukar menjadi sista, hidup dalam jangka masa yang lama dan membiak apabila keadaan persekitaran mendai sesuai. Seterusnya, ejen penyakit. Penyakit berlaku apabila daripada benih ikan yang berpenyakit yang diambil daripada sumber yang tidak diketahui berlaku tidak mengira peringkat umur. Seterusnya, alam sekitar ataupun persekitaran. Penyakit serangan air tawar, iaitu ikan keli, disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan oksigen terlarut, baja najis haiwan yang tidak reput, makanan yang dijangkiti penyakit dan lain-lain. Penyakit ini berlaku apabila pengurusan kawasan tidak cekap. Serangan menjadi mudah jika ikan dalam keadaan tertekan. Faktor menyebab tekanan terhadap ikan terdapat 3 juga, iaitu suhu, kualiti air, cara pengendalian dan pemakanan ikan. Suhu, perubahan suhu yang secara mendadak menyebabkan berlaku perubahan suhu pada badan ikan, iaitu akan memberi kejutan pada ikan dan menjadi lemah. Seterusnya, kualiti air, iaitu kemerosotan kandungan oksigen terlarut, kepekatan amonia, pH dan jumlah bahan berpejar terapun akan menjejaskan kesihatan ikan. Akhirnya, cara pengendalian dan pemakanan ikan. Pengendalian dilakukan dengan cermat semasa proses rawatan dan pemindahan ikan agar ikan tidak mengalami tekanan. Ikan yang terluka akan mudah terdedah kepada jangkitan penyakit. Nama Nurul Fatih Syara binti Ismail. Nombor ID PTM 190707841. Simptom-simptom penyakit ikan terbahagi pada 2, iaitu simptom umum dan simptom khusus. Untuk simptom umum, warna kulit dan isam bertukar menjadi pucat, pengeluaran lendir yang berlebihan pada badan, kerap menggeserkan badan dan berenang tidak stabil. Simptom khusus pula, bintik putih di seluruh badan dan bahagian sirip. Parasit dapat dilihat berada di bahagian badan ikan. Mata dan perut menjadi bengkak.
Langkah pencegahan dan pengawalan. Untuk langkah pertama, kolam hendaklah dibina di tempat yang tinggi sedikit supaya pengeringan kolam mudah dilakukan agar dapat membunuh patogen. Untuk langkah kedua, kolam dibina pada kedalaman 1.2 hingga 1.5 meter untuk mengelakkan perubahan suhu berlaku dengan cepat. Kolam yang cetek boleh menyebabkan suhu air meningkat dengan cepat ketika cuaca panas dan ini akan memberi tekanan kepada ikan dalam kolam. Untuk langkah ketiga, punca air mestilah bermutu dari segi pH air 6.5 hingga 8.5, tidak mengandungi bahan pencemaran dan tidak terlalu keruh. Untuk langkah yang keempat, penapis hendaklah dipasang bagi mengelakkan ikan liar masuk ke dalam kolam dan boleh membawa masuk penyakit ke dalam kolam. Langkah yang kelima, melakukan pengapuran apabila kolam dikeringkan untuk membunuh patogen di dasar kolam dan untuk meningkatkan nilai pH. Langkah yang keenam, benih ikan hendaklah dikarantin sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Ia bertujuan untuk menanggalkan parasit yang terdapat pada badan ikan. Langkah yang ketujuh, berikan makanan tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Elakkan daripada memberi makanan yang berlebihan kerana ia boleh mencemarkan mutu air. Langkah yang ke-8, lakukan kerja-kerja pembersihan dan pengawasan terhadap kehadiran patogen, pemangsa dan parasit. Langkah yang ke-9, kadar pelepasan ikan ke dalam kolam perlu mengikut kadar yang disyorkan. Kadar yang berlebihan akan menyebabkan tekanan dan pertumbuhan yang perlahan disebabkan kesesakan. Langkah yang terakhir sekali, langkah yang ke-10, peralatan yang telah digunakan di kolam ikan berpenyakit hendaklah dicuci bersih dan dikeringkan sebelum digunakan ke kolam lain.